Friday night, they would gather to catch the so-called excitement on the road, putting themselves into danger until the early hours of Saturday morning. The question is, what makes them so bold and brave to the extent of risking their lives? Do they not value their lives anymore? This illegal racing, as have been identified by the police, takes place at Persiaran Selatan in Cyberjaya. The cars on parade not only include the likes of the Protons and Produas but also the Hondas and Toyotas. What's apparent is that to hold such activities on public roads is in fact dangerous not only to the racers but also to the public users. The presence of this group leads to what is known to us today as illegal street racing and should at all costs be avoided. What is more disappointing is that there are some hawkers who would take advantage in trying to cash in some extra money and gain profit by making Persiaran Selatan Cyberjaya a place for them to sell food and drinks to the spectators. It was also understood racers would bet a sum of money, even up to thousands of ringgit, to heat up the racing scene. These are some of the actions that took place in Persiaran Selatan, Cyberjaya. Sering itu. Itu berupa ni. Has managed to sit in one of the racers' cars, and as evident in this video, the car could go up to 200 kilometers per hour. According to one of the racers known among his friends as Wak Yuk, the 25-year-old claims that the money at stake could even amount up to 6 figures. Dia melihat pada persen yang orang nak main, berapa persen daripada nilai orang. Kadang-kadang ada yang main bet. Pernah tahun lepas, bulan puasa, 100,000. Dan bet side bet minimum 5,000. Masa tu antara bengkel lah, bengkel dan bengkel. Wak Yuk said that it is the passion that he has for racing which keeps him going on, and that he has spent thousands of ringgit to modify his car. Minat tu memang agak mendalam sebab daripada sekolah lagi saya suka beli majalah modifikasi kereta, macam kereta ke, majalah kereta, macam-macam lah kan. Dia kadang-kadang bila minat lah, dia bila tentang minat macam abang buat wartawan ni semua kan. Kalau kata family, abang tegah abang tu buat benda ni, tapi kalau abang berminat mesti abang tetap akan melawan. Macam tu lah saya. Tak ada beza pun. Duit yang dah ambil untuk modify kereta ni setakat ni dalam 30,000. On the issue of illegal racing in Cyberjaya, he stated that even with frequent rushes by police, people would still race there because that's the only available and most suitable place to do so. Ini kerana dah itu je tempat yang ada. Walaupun kita dah minta secara halal, macam kita dah jumpa dah Majlis Bandar Sepang, kita dah minta dengan IPD Sepang, pergi ke balai pendekatan pun, mereka still insist tak nak bagi. Selalunya ada masalah dengan Majlis Bandaran lah. A proud owner of Honda himself, Wak Yuk also admitted that getting involved in illegal racing is especially because it is a cheaper alternative compared to racing on legal tracks. Kalau ikutkan, selagi kita tak ada track yang sah yang mampu milik, selagi itu saya kena barang. Kami inginkan track yang mampu milik. Sepang tu dah dikira international. Kalau boleh carilah dalam Selangor ni buat satu macam Batu Tiga dulu. Itu je saya nak minta.
surprising to see that even with the road lights off, these daredevils would still continue their illegal activity. Even more worrying is the number of people who would gather every week to watch these daredevils go head-to-head with each other for the prize at stake. Memang selalu jugalah sebab dia weekend kan, esok tak ada kerja kan. So malam minggu datang turun sini lah, layan kita racing je. Ikut member-member lah, member semua suka datang sini. Saya pun minat kita, so datang tengok semua dah macam ni lah, dah biasa lah datang sini kan, isi masa lapang lah. And they even admitted to having placed side betting among themselves during some of the races. Tu kalau tengok, kalau nampak kereta yang familiar kan, macam selalu nampak, selalu tengok kereta ni boleh menang. Kalau confident kan, just try je lah. Bukan tak pernah, saya tak pernah try yang macam level besar, just sikit lah. Kalau tahu confident kan, kereta yang kita selalu dah nampak kan, minggu-minggu nampak dia menang, just try je lah. Tak selalu lah, tapi kadang-kadang ada lah dia macam gaduh mulut ada lah kan. Tu tak tahu, mungkin masalah dia, mungkin lepas race orang tak bayar duit ke apa kan. Tapi ada macam kadang gaduh mulut lah, tapi tak pernah sampai sekarang ada gaduh besar, tak pernah lah. Tak ada. One of the racers even allowed us to place a camera in his car to see how it feels like to be in an illegal racing. And what we managed to get from the clip, as seen from this footage, is definitely thrilling. According to one mechanic who only wants to be known as Gigi, the racers would usually come to the workshop before and even after the race. Ramai juga yang datang. Dia dalam satu minggu tu dalam 2-3 orang ke bawa kereta diorang nak setting sini kan untuk malam minggu. Dia macam mana, dia tak kira sebulan, dia macam seminggu tu kan. Sebelum race tu dah ada datang 2-3 kali. Lepas tu pergi setting dulu, pergi test dulu. Tak okey datang lagi. Selalunya lepas tu kalau macam lepas race pun selalu juga ada orang datang tanya kenapa tak pergi semua. Selalunya yang kalau dah yang lumba haram ni datang sini, selalunya lah diorang akan macam gearbox diorang, katakan kereta satu kereta tu sisi rendah tapi dia masuk gearbox yang sisi lebih tinggi. So tu akan tambah dia punya kelajuan lah. Macam-macam lagi lah, banyak benda tak boleh. Itu salah satunya. Some of the racers would spend up to 2,000 ringgit to modify their cars, and some of them would even give commissions to the mechanics if they win the race. Macam kalau sekali datang tu mau dalam bawah 2,000 lah. Bawah 2,000 tu dah memang nak cut. Bawah 2,000 sekali servis lah. Sekali servis. Saya bawah 2,000. Okay. Memang semua yang datang tu memang dah ada sendiri punya specialty lah. Setiap kereta dia ada dia punya kelebihan kat kereta tu. Tapi kita orang tak beritahu lah sebab kita orang jaga customer. Okay. Pernah race tak dekat Cyberjaya?
Saya sendiri saya sendiri pernah, tapi tak adalah selalu macam buat kita sendiri buat sendiri, terus nak try juga. Itu lah, tapi tak selalu lah, tapi selalu buat kita orang je lah. Okay, so kebanyakan yang rasa kan bila diorang menang kan, diorang ada bagi habuan tak dekat mekanik-mekanik? Selalunya diorang bagi lah. Macam satu race tu, kalau macam kereta yang datang tu, yang kita punya customer, kalau dia menang, dia akan datang balik, dia bagi macam sagu hati lah, sebab dah tolong dia buat. Berapa agak nombor? Dalam selalunya dalam 500 lah, paling sikit. Paling sikit 500. To curb and cut down on the illegal racing, the police with the cooperation of Jabatan Pengangkutan Jalan Raya (JPJ) would conduct roadblocks and rushes from time to time. As apparent in this video, which was recorded during one of the nights in October, 2 police cars were present to chase away the road bullies. The presence of the authorities causes panic among racers who were in action as well as those who were there to watch the race. And not to be left out, even one of the hawkers was stopped and questioned by the police. He also admitted that this was his permanent job, having no day job himself. Okay, nak tanya first sekali, macam kan ni setiap minggu ada setiap hari Jumaat kan, Jumaat malam, Sabtu. So memang setiap kali kalau ada lumba ni memang cik akan datang untuk jual-jual ke macam mana? Datang. Kalau ada datang, kalau tak ada kadang tak ada kan. So macam cik datang sini tengok, kalau tak ada cik akan jalan-jalan dulu ke macam ni? Tak ada jalan-jalan dulu, balik lah kan, selalu balik lah. Lepas tu ni kira cik punya pekerjaan tetap ataupun macam siang ada buat kerja lain tak? Full time Buat ni sajalah. Lepas tu pernah tak macam cik buat macam ni kena ganggu macam polis halau ataupun apa-apa? Biasalah. Pernah. Lepas tu macam kena tangkap tak pernah? Ke dia just halau dia cakap macam ni? Sini tak ada lah. Macam pakcik lah, Dataran Merdeka biasa. Oh, biasa buat kat Dataran Merdeka agak ya? Macam mana? Pakcik duduk berniaga sana. Oh, tu malam jugalah. Kat Dataran Merdeka tu hari apa je? Hari-hari Pun ada juga. Okey. Okey. Isu rumah haram ni, benda ni dah memang sekian lama lah. Memang di Malaysia ni memang dari dulu pun kita dengar. Okey. Memang sentiasa ada lumba haram ni di mana-mana saja. Di bandar, di kampung, memang di mana-mana saja selagi ada jalan raya. Okey. Jadi kalau kita nak sentuh dari aspek adakah sukar kita nak benteras, soalan saya kita boleh kaitkan dengan orang kata isu jenayah di dalam Malaysia juga ataupun di mana-mana saja dalam dunia ni. Memang adalah mustahil untuk kita achieve zero crime ataupun macam isu kita ni zero lumba haram lah. Tetapi apa yang pihak berkuasa buat, apa yang terutamanya macam kami pihak polis buat, kami cuba untuk membenteras benda tu atau sekurang-kurangnya mengurangkan benda tu daripada jumlah yang tinggi. Kita cuba reducekan di mana kita sentiasa cuba untuk bagi kepada terutama muda-mudi sekarang ni pendedahan tentang bahayanya lumba haram ni dan apa impak ni kalau berlaku, kalau kena, contohnya kemalangan semasa tengah berlumba tu. Benda tu akan mendatangkan efek bagi saya seumur hidup untuk dia orang kalau cacat. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bagi saya benda ni boleh dikekang dan agak mustahil untuk dibenteras 100% lah. Jangan masuk.
kenapa benda ni berlaku di Cyberjaya? Yang saya nampak di sini, kemungkinan itu adalah salah satu tempat yang bagi mereka mudah untuk akses. Okey, macam kita sedia maklum, daripada kita ada highway Max, kita ada highway daripada Shah Alam ke sana untuk datang ke sini, banyak akses untuk datang ke Cyberjaya ni. Okey, so dan tempat itu juga agak sesuai untuk mereka pilih sebab bagi saya kawasan itu tersebut agak lengang, di mana di hujungnya adalah jalan mati. Jadi memang sesuai untuk aktiviti contohnya macam drag dan lumba haram ini dilakukan di kawasan tersebut. So bagi saya kenapa dia pilih di situ, mungkin kesesuaian mereka yang terlibat dengan aktiviti ni lah. Yalah, mereka ni lebih sukakan hiburan sebegitu tanpa memikirkan aspek keselamatan, tanpa memikirkan benda tu salah atau betul dalam aspek undang-undang kita. Jadi individu-individu ni berterusan, macam saya cakap tadi, sebab dia ada sokongan, galakan daripada orang awam secara tak langsung. Dan kadang-kadang bila mereka bertanding, meletakkan ganjaran, jadi benda-benda ini orang kata menimbulkan minat tanpa mereka memikirkan apa impak dia yang berlaku. Okey, kalau dari segi term polis sendiri, kita ada Akta Polis, Akta kanun kesiasaan, di mana bagi saya simple. Okey, contoh macam kes kita boleh katakan samun. Okey, samun di mana tak kisah samun bersenjata, samun berkawan, tanpa senjata atau apa, tapi bila mendatangkan ketakutan pada orang untuk diserahkan barang ni, jadi kesalahan untuk maksud saya hukuman untuk kesalahan itu sendiri, saya boleh katakan penjara 20 tahun dan juga ada sebatan. Tetapi hukuman sebegitu rupa pun masih lagi tak takut, maknanya orang buat juga, ada juga orang buat. Ini kan pula orang kata daripada segi Akta Pengangkutan Jalan, di mana dipikir mentaliti diorang ni selagi tak kena tangkap ataupun tak terjerat, okey, tak ada masalah, kita berani buat, berani tanggung. Bagi saya mentaliti itu yang buatkan apa saja usaha pihak kerajaan untuk mengurangkan benda ni tak berjaya sebab mentaliti diorang. Illegal racing may seem fun to some of you, but remember, life is more important. Drive safe, think of your loved ones.